recap untuk kelas kita yang lepas, kita nak cerita tentang sudut pada bulatan satah katas. Sukuan 1, 2, 3 dan 4 kesemuanya. Dan yang penting sekali, the key takeaway daripada sudut bulatan satah katas ni ialah definasi ni. Definasi nisbah trigonometri semua 6 nisbah trigonometri dengan menggunakan koordinat Y, koordinat X dan juga jejari bulatan. Okey. Sekarang ni kita tengok contoh untuk slide yang ada sekarang ni. Koordinatnya 3, 4. 3, 4 bermakna jejari bulatan tu ialah menggunakan teorem Pythagoras, kita dapat 5. Okey. Later on kita akan tengok bulatan yang jejarinya 1. Okey, bila jejarinya 1 unit dia menjadi lebih mudah lagi. Disebabkan J1 jadi sin adalah Y, cosine adalah X dan berikutnya lah. Alright, jadi ini dia key takeaway yang paling penting sekali kita kena tahu. Sin theta adalah Y bagi J, cosine X bagi J dan tangent adalah Y bagi X. Kita guna definisi itu saja. Kita akan insya-Allah akan okey. Okey. Dan juga benda yang sangat penting going forward. Okey. Untuk setiap sukuan ni ada beberapa fungsi trigonometri yang positif dan ada juga yang negatif. Untuk sukuan pertama contohnya kesemua 6 nisbah trigonometri positif pada sukuan pertama. Dan kita dah cover sukuan kedua. Dan sukuan kedua kita tengok hanya sin dengan cosecant saja yang positif. 4 lagi cosine, tangent, secant dengan cotangent semua negatif. Dan kita menggunakan definisi yang sama juga untuk sin, cosine, tangent dan berikutnya. Okey, sekarang kita cover sukuan yang ketiga pula. Untuk sukuan ketiga, kita ambil satu contoh titik P, dia punya koordinat dia -3, -4. Okey, masih ingat lagi semua definisi nisbah trigonometri? Alright. Jadi kita cuba bagi jawapan pada saya. Apa nilai sin di sini? Siapa boleh tolong saya? Sin ialah apa? Y per J. Kita kena tahu J. J berapa? Ini J J berapa? 3 cos 2 tambah 4 cos 2 punca cos 2 iaitu punca cos 2 bagi 25 iaitu 5 lah juga. Okey, J 5. Okey, tolong saya. Sin theta berapa? -4. Tak dengar soal perlahan sangat tu. -4? 5. -4 per 5. per 5 Okey, suara tu agak faint. Rasanya Amar kan? Amar. Betul ke? Bukan tu. Akil. Akil Oh, suara faint sangat. Dengar sedikit saja. Okey, ini sebenarnya kita boleh lukis segitiga sini, tetapi dia punya saiz tepi dia punya hipotenus adalah 5, tetapi tinggi segitiga ni adalah -4. Negatif dan lebar segitiga adalah -3. Mengikut koordinat titik P, -3, -4. Okey, sekarang cosine theta berapa pula nilai dia? -3/5. Yes, betul. Okey, cuba tengok sin dengan cosine negatif di sini. Tangent pula berapa? -3/4. -3 per -4 ataupun terbalik kot. Terbalik. -4 per -3 bermakna 4/3 lah. Kan? Kalau negatif dua-dua ni maknanya jadi positif. Okay, so tangent di sini positif. Alright, sukuan 3 tangent positif. Cosecant pula berapa? Cosecant theta 5 per -4. ataupun -5/4. Okay. Secant theta -5/3. yes, betul. Cotangent theta 3/4. yes. Okay, jadi ini value dia. Dan kita punya conclusion yang paling penting sekali,
other than nisbah trigonometri ni, kita nak bagi tahu bahawa di sukuan ketiga, sukuan 3 hanya tangent dan cotangent saja yang positif. Okey, rasanya megak dah join tu. Sekejap. Mana dia? Okey, di situ. Assalamualaikum megak. Waalaikumsalam. Okey, boleh dah Alright, good. Okey, kita dah start dah. Tak banyak sangat megak tertinggal. Okey, kita dah buat minggu lepas, sesi yang lepas, sudut ataupun kita nisbah trigonometri untuk sudut-sudut pada satu akar test. Sukuan pertama dan sukuan kedua. Sekarang kita masuk sukuan ketiga. Sukuan ketiga ni seperti mana dalam skrin tu, kita dah dapatkan semua value untuk sin theta sehingga ke cotangent theta. Hanya key takeaway ialah ada dua perkara. Satu, definisi untuk nisbah trigonometri pada satu akar test, iaitu yang dalam kotak ni, dalam kotak merah ni. Ini kena wajib ingat ataupun wajib faham. Dan kita boleh lukis satu akar test ni untuk menilaikan nisbah trigonometri bergantung kepada koordinat titik P. Okey. Itu key takeaway yang pertama. Dan yang kedua ni, kita katakan yang penting juga, iaitu pada sukuan ketiga, hanya tangent dan cotangent sahaja yang positif. Selain daripada itu, 4 nisbah trigonometri yang lain semuanya negatif. Okey. Negatif atau positifnya nisbah trigonometri pada sukuan-sukuan yang 4 ni, empat sukuan ni sangat penting. Jadi ini kena faham dan tahu macam mana nak menilai sama ada positif atau negatif pada sukuan yang keberapa. Sebab banyak permasalahan yang akan datang akan berkisar tentang negatif atau positifnya nisbah trigonometri. Jadi bagi faham betul-betul. Kalau tak faham, tolong tanya saya cepat-cepat supaya tidak tertinggal. Okey? Ada apa-apa soalan tak untuk sukuan 3? Tak ada cikgu. Faham. Alright. Sukuan 4 pula. Okey, sukuan 4 titik P iaitu 5/12. Okey, rasanya jejari, bukan rasanya. Cuba kira jejari dia. Siapa nak tolong kirakan jejari dia? J berapa? Okey, ini kita boleh buat segitiga lah di sini. Bersudut tepat di sini. 13. 13. Exactly, 13. Okey. 13. Kita boleh guna saja teorem Pythagoras. Tapi sebenarnya, cuba tengok di sini. Dia punya lebar adalah 5 dan dia punya ketinggian adalah negatif 12. Dalam trigonometri ini tidak lari. Segitiga dia akan berkisar kepada beberapa segitiga yang popular. Yang paling popular sekali apa dia? Yang paling popular sekali segitiga tepat yang 3, 4 dan 5. Ini yang paling popular. 3, 4, 5. Kalau ada sisi dia 3 dan 4, hipotenus dia mesti 5. Kalau dia bagi hipotenus 5, satu sisi 4, satu lagi sisi mesti 3. Kalau 3, bukan 3, 4, 5 pun dia bagi, dia punya multiple dia. Kata kalau sini 6, ini 8, ini jadi 10. Dia punya multiple saja, darab 2 saja. Ataupun ini mungkin 9, 9, ini 12, ini 15. Jadi segitiga ni kena hafal. Kena hafal. 3, 4, 5. Dan satu lagi segitiga yang sangat popular, segitiga yang saya guna ni sekarang ni. Iaitu 5, 12 dan 13. Jadi biasa-biasakanlah. Sebab kita nak jimat masa. Kita nak mengira jejari 13 ni, ambil masa lah kan. J bersama dengan punca cos 2 bagi 5 cos 2 tambah 12 cos 2 bla 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 bla. Jadi punca cos 2 169 bersamaan dengan 13. Dia ambil masa. Okay? Jadi cubalah untuk hafal dua segitiga ni. Dua segitiga ni yang paling ketiga. Sebenarnya ada lagi segitiga yang lain. Tapi dua ni yang paling selalu sekali keluar dalam soalan peperiksaan. Dua segitiga yang kira paling popular lah untuk topik trigonometri. Bukan maknanya segitiga lain tak keluar, tapi ini yang selalu keluar. Sebab senang nak cari hipotenus dia, senang nak cari. Dan hipotenus dia nombor integer juga. Jadi tak susah. Okey, so kita dah tahu dah jejari dia 13. So tolong saya berapa nilai sin theta?
Siapa nak bagi tahu? Negatif 12 per 13. Yes. Oops. Apa pelik sangat 12. Negatif 12 per 13. Yes. Cosine theta pula. 5 per 13. Ya, 5 per 13. Dia positif. Di sukuan keempat. Cosine positif. Tangent theta berapa? Negatif 12 per 5. Yap. Cosecant. Ya, cosecant theta pula. Negatif 13 per 12. Yap, terbalik saja daripada sin theta. Exactly. Secant theta. 13 per 5. 13 per 5 positif. Cotangent theta. Negatif 5 per 12. Yes, okay. So ini sukuan keempat. Sukuan keempat, apa yang positif? Cosine dan secant. Dan secant positif. Yang lain semua negatif. Ini pun kena ingat. Kena ingat ni ya. Penting sangat. Penting sangat. Selain daripada nilai nisbah trigonometri menggunakan paksi Y dan X dan juga jejari bulatan. Okey, ada soalan kat sini? Tak ada Tak ada cikgu. Okey. Tak ada cikgu. Berikutnya saya nak tunjukkan satu saja. Bukan satu lah. Ada dua lah contoh. Yang berikutnya. Yang menggunakan satah kates. Bukan, satu saja. Satu saja contoh. Yang menunjukkan satah kates dengan bulatan unit. Tengok di sini. Dia punya keyword dia ialah bulatan unit. Bulatan unit maksudnya apa? Maksud dia jejari dia satu. Jejari dia bersamaan satu. Di sini J bersama dengan 1. Itu dia. Itu dikatakan bulatan unit ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil unit circle. Unit circle ni maksudnya jejari dia satu. Jadi kena ingat. Jadi untuk contoh ni kita tengok pintasan X ialah 10. 10. Pintasan Y dia 10 dan juga negatif 10 lah. Pintasan Y adalah 01 dan juga 0 negatif 1. Jadi jejari dia 1. Dan juga kita tengok pada koordinat titik P. Itu 3 negatif 4 per 5. 3 per 5 negatif 4 per 5. Kalau kita cari jejari pun, dia akan jadi 3 per 5 kuasa 2 tambah negatif 4. Negatif 4 per 5. Negatif 4 per 5 kuasa 2. Okey, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 9 per 25. 25. Masya Allah 25 macam mana rupanya. 9 per 25 tambah 16 per 25. Jadi 9 tambah 16 jadi berapa? Jadi 25 per 25. Jadi 1 lah. Okey, menariknya di sini. Definisi untuk sin theta ialah Y per J. Tetapi J 1. Jadi tak perlulah tulis J. Tulis Y cukup. Okey, jadi Y saja cukup. Cosine theta. Cosine theta adalah X per J. Jadi sebabkan J 1, jadi X sajalah. Ini paling senang sekali. Tetapi tangent theta, ni tangent theta terpaksalah Y per X. Sebab tidak melibatkan jejari dia. And cosecant. Cosecant theta terbalik kepada sin iaitu 1 per Y. Secant theta terbalik pada cosine jadi 1 per X. Dan cotangent theta jadi X per Y. Jadi untuk bulatan unit ini dia definisi untuk nisbah trigonometri. Kalau tak hafal pun tak apa, asalkan kita tahu sin itu Y per J. Cosine X per J. Itu pun sudah mencukupi. Okey. Untuk titik P dan sudut tetanya melawan arah jam. Okey, melawan arah jam. So tolong saya definisi apa nilai sin theta di sini. Tolong saya sikit. Sin theta ialah koordinat Y, titik P. Negatif 4 per 5. Cosine theta 3 per 5. ya, koordinat X saja, senang. Tangent theta
Berapa tanjent theta? Tak ada jawapan tanjent theta? Negatif 4/3. Ya, betul. Okey, cosecant theta berapa? 5/4. Negatif 5/4. Negatif 5/4. Ada suara very faded sangat tadi. Okey, secant theta berapa? 5/3. 5/3. Baru dengar. Cotangent theta? Negatif 3/4. Exactly. Okey, ini hanya contoh untuk bulatan unit saja. Cara-cara dia sebenarnya sama untuk bulatan jejari apa saja. Hanya bulatan unit ni dia sedikit special. Okey, saya hanya tunjukkan untuk sukan keempat saja. Jadi cara dia tetap sama untuk sukan 1, 2, 3 dan 4 kesemuanya. Okey, ada apa-apa soalan di sini? Tak ada ya? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Jelas ya, alhamdulillah. Okey, kita tengok contoh. Jelas. Kita tengok contoh. Lepas tu kita ada beberapa contoh lagi lah sebelum kita buat latihan. Okey, contoh 7. Dengan menggunakan bulatan unit di sebelah. Ni bulatan unit juga. Nyatakan nilai bagi setiap yang berikut. Cosine 135 darjah. Cuba tengok dah gambar rajah ni betul-betul. Okey. Koordinat untuk setiap titik dia dalam satah ke atas ni dia ada apa dia? 1, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 0, negatif 1. Dan selain daripadanya tu ada 1 per negatif 2. 1 per negatif 2 pula dah. 1 per set 2. 1 per set 2. Di sini pula negatif 1 per set 2 dan berikutnya lebih kurang serupa. Okey. Dan juga sudutnya 45 darjah. Sebenarnya benda ni memang kalau kita buat segitiga yang hipotenusnya 1. Okey. Ini isosceles segitiga kaki sama Dan memang kita akan dapat nilai untuk lebar dan tinggi dia adalah 1 per set 2. 1 per punca kuasa 2 bagi 2. Alright. Kalau kita lakukan kita buat teorem Pythagoras. Okey, kata kalau saya gantikan dia punya lebar dia sebagai A, tinggi dia pun A juga. Alright. Bermakna kita guna teorem Pythagoras, jadi apa dia? Dia jadi A kuasa 2 tambah A kuasa 2 bersama dengan 1 kuasa 2. Ini teorem Pythagoras, biasa kan? Jadi 2A kuasa 2 bersama dengan 1. Okey, 1 lah. Sebab 1 kuasa 2 bersama dengan 1. Jadi A kuasa 2 adalah bersamaan dengan 1 per 2. Jadi A adalah punca kuasa 2 bagi 1 per 2. Bermakna punca kuasa 2 bagi 1 adalah 1. Dan juga punca kuasa 2 per 2. Okey, punca kuasa 2 bagi 2. Jadi inilah nilai lebar dan tinggi segitiga. Alright. Jadi di situlah kita dapat semua koordinat-koordinat yang dalam satah ke atas tu. Kita kena check jugalah sama ada betul tak koordinat yang diberi. Bermaknanya apa? Bermaknanya sudut kat sini ini adalah 45 seperti mana dah tunjuk dalam diagram. Dan ini pula apa dia? Ini adalah 135 Maknanya tambah 90. Kalau tambah 90 lagi dia jadi 225 darjah. Tambah lagi 90 jadi 315 darjah. Begitulah. Samalah juga kalau kita nak buat dalam radian. Kalau kita nak buat radian, kalau 45 darjah ni jadi pi per 4. Kalau sampai sini jadi 3 pi per 4. 3 pi per 4. Betul lah. 3 pi per 4. Tambah lagi setengah pi. Jadi berapa? 5 per 4. 5 per 4 pi radian. Dan lagi dia jadi 7 per 4 pi radian. Begitulah seterusnya. Negatif pun sama jugalah. Bukan sama, maknanya dia punya konsepnya serupa. So, soalannya sekarang ni, berapa nilai cosine 135? Okay. Cosine 135 kita tengok pada salah ke atas. Di mana sudutnya? Di sudutnya ialah
di sini. Okey, ini adalah 135 darjah. Jadi cosine untuk bulatan unit, sebab ini adalah bulatan unit, bulatan unit. Untuk cosine 135 ialah paksi X dia. Jadi cosine 135 ialah negatif 1 par punca cos 2 bagi 2. Tak susah sangat. Alright. Itu untuk A. Ada soalan tak untuk A? Tak ada Tak ada je. Okey. Sekarang B pula cosecant. Cosecant negatif pi per 4. Negatif pi per 4 sekali lagi daripada paksi X yang bernilai positif mengikut arah jam. Jadi dapatlah kita negatif pi per 4 radian. Jadi cosecant ni maksudnya bersamaan dengan 1 per sin. 1 per sin untuk negatif pi per 4 radian. Jadi bersamaan dengan sin pula adalah paksi Y. Bermakna 1 per paksi Y dia berapa? Paksi Y dia ialah negatif 1 per root 2. Okey, bermakna jawapan ni negatif root 2. Okey, boleh faham tak A dan B? Boleh tak ada masalah insya-Allah. Okey, boleh cikgu. Okey. Kalau ada soalannya tanya saya terus. Sekarang ni still straightforward lagi. Dia belum sampai part-part yang susah lagi. Begitulah. Okey, sekarang sudut rujukan pula. Sudut rujukan ni kita nak guna sebab kita nak memudahkan kerja kita sikit. Penggunaan bulatan pada satah katas memudahkan kita mencari nilai nisbah trigonometri untuk sudut-sudut pelbagai saiz. Kita tidak lagi limited dengan julat theta antara 0 dan 90 darjah. Tadi semua sudut pun kita boleh guna. Semua sudut pun kita boleh guna dengan menggunakan satah katas. Okey, sama ada sudut-sudut itu positif maupun sudut-sudut negatif. Okey, jadi itu pentingnya satah katas. Kemudian sudut rujukan pula. Sudut rujukan juga boleh digunakan untuk membantu memudahkan mengira nisbah trigonometri apabila digunakan bersama dengan satah katas. Okey, sudut rujukan ni saya belum cerita lagi apa dia. Kita akan tengok nanti. Okey. Sudut rujukan selalunya menggunakan simbol alfa. Alfa adalah simbol yang biasa digunakan. Tapi kadang-kadang boleh juga guna A, B dan simbol-simbol yang lain. Okay. Alfa yang selalu digunakan untuk sudut rujukan. Dan theta pula. Theta selalunya digunakan untuk sudut yang sebenar. Sudut rujukan ni bukan sudut yang sebenar. Dia hanya rujukan kepada sudut yang sebenar. Okey, sudut rujukan adalah berjulat 0 kepada 90 darjah. Dan diukur dari paksi X. Okey, begini tau. Maksudnya apa? Sebab dalam sudut, dalam satah katas, kita punya sudut tidak limited dengan julat 0 ke 90 ni. Tapi, kita nak memudahkan kerja, kita gunakan juga sudut rujukan. Yang selalunya, ini alfa kat sini, yang selalunya, bukan selalunya, memang sentiasa julat antara 0 dan 90. Alright. Jadi apa itu sudut rujukan? Saya hanya kata diukur dari paksi X saja di sini. Diukur pada paksi X. Sama ada positif atau negatif paksi X. Tak kisah. Okey, contohnya. Di contoh gambar rajah yang pertama ni, theta adalah kat sini. Dan alfa pun kat sini. Cuba tengok, theta ada arah. Arah sekarang ni untuk theta ialah melawan arah jam. Itu adalah theta. Dan tetapi alfa ni tidak ada arah. Dia tak kisah arah. Arah itu tak important pada dia. Arah tu adalah alfa. Tanpa arah tu adalah alfa. Di sini pada sukan pertama, alfa adalah bersama dengan theta. Okey, kita tengok sukan kedua pula. Silap. Sukan kedua pula macam ni. Cuba tengok sekali lagi. Theta masih lagi membunyi arah. Okey, di dalam sukan kedua, tetapi sudut rujukannya diambil daripada paksi X. Dan julat dia mesti antara 0 dan 90. Di sini tengok. Alfa dia berada pada sukan kedua. Tidak diukur pada paksi X yang positif, tetapi diukur pada paksi X yang negatif. Jadi situ alfa. Jadi pada sukan kedua ni, nilai alfa ialah 180 tolak theta. Theta adalah sudut yang besar. Jadi 180 ni sudut garis lurus. Tolak theta kita dapatlah sudut rujukan dia alfa. Sukan ketiga pula.
Sukan ketiga, kita tengok sekali lagi alfa mengikut arah, ada dia punya arrow dia, anak panah dia. Tetapi alfa tidak mempunyai anak panah, tidak mempunyai arah. Dan dia berada pada sukan ketiga. Dia ukur pada paksi X yang negatif nilainya. Jadi untuk sukan ketiga, alfa ialah theta tolak 180. Dan yang terakhir pada sukan keempat, theta masih lagi diukur daripada paksi X yang positif. Mengikut arah, melawan arah jam. Makanya alfa pula diukur daripada paksi X. Jadi di sini alfa ialah 360 darjah tolak theta. Jadi ini adalah sudut rujukan. Okey. Bagaimana nak guna sudut rujukan ni, kita akan tengok pada contoh yang berikutnya. Tetapi sebelum tu, ada apa-apa nak tanya di sini? Masih jelas cikgu. Masih jelas? Tak ada. Okey, tak ada masalah lagi. Alright. Okey, di sini kita tengok contoh dia. Contoh yang menggunakan sudut rujukan. Contoh 8. Dia beri sin 30 darjah adalah 0.5. Dan cosine 30 darjah adalah 0.66. Ini sebenarnya betul lah nilai dia. Kalau guna kalkulator, mana kalkulator saya? Memang nilai dia begini. Untuk sudut 30 ni memang sepatutnya ingat lah. Sin 30 adalah 0.5, cosine adalah 0.866. Sin 30. Sin 30 berapa? 0.5 ataupun setengah. Cosine 30. Cosine 30 adalah 0.66. Okey. Boleh guna antara 3 dengan 4 titik perpuluhan lah. Kalau saya selalunya kalau nak selesaikan masalah trigonometri ni, saya guna 4 titik perpuluhan. Kalau lebih tak mengapa, kurang tu risau sikit. Alright, kita tengok balik. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Secant 150 darjah. Okey, 150 darjah. 150 darjah ni pada sukan ke berapa? Berapa? Sukan berapa ni? Jawapan? Sukan 2. Sukan kedua. Betul, sukan kedua. Cuba tengok Ini kat satu kat atas. XY. Di sini letaknya. 150 darjah. Okey, berapa nilai alfa ni? Sudut rujukan ni berapa? Pada sukan kedua, alfa ialah 180 tolak 150 darjah. Iaitu 30 darjah. Di sinilah datangnya sudut rujukan tu. Okey, di situlah datangnya. Alright, jadi kita selesaikan soalan A. Secant 150 darjah bersamaan dengan 1 per bukan cosine. Betul lah cosine. Cosine 150 darjah. Okey. Macam mana kita nak guna ni? Macam mana kita nak guna 130 ni? Kita tahu cosine 30 adalah 0.866. Tetapi pada sukuan kedua, cosine adalah negatif. Positif pula dah. Cosine adalah negatif. Bermakna jawapan dia ialah 1 per negatif cosine 30. Ini dia yang penting ni. Nampak saya dah guna sudut rujukan dia dah. Cosine 30. Okey, ada siapa-siapa yang terkeliru di step sini tak? Kenapa dapat negatif tiba-tiba ni? Macam mana? Ada yang faham? Ada yang keliru? Ada yang soalan nak tanya? Faham cikgu. Faham Faham cikgu. Cuba ingat sebab cosine kalau kita ambil bulatan unit, cosine bergantung kepada nilai koordinat X. Koordinat X pada sukan kedua adalah negatif. Jadi kalaulah nilai koordinat X adalah negatif, bermakna cosine tu dah tentulah negatif. Jadi jawapan dia ialah 1 ataupun kita boleh negatif 1 per 0.866. Kalau kita guna kalkulator, kita tulis 1 bagi 0.866. Iaitu 1.155. Saya guna 3 titik perpuluhan saat ni. Dan jangan lupa dia negatif. Jadi negatif 1.155. Okey, boleh faham tak semua?
Faham cikgu. Inilah kita gunakan Boleh. sudut rujukan sudut rujukan. Alright, faham Alhamdulillah. Next, saya nak delete slide gambar rajah ni. Dia kata apa tu? Secant negatif 13/6 pi. Okay, negatif. Alright. Saya delete dulu ni. Alright. Negatif 13/6. Negatif 13/6 ada berada di sukuan ke berapa? Saya nak tanya dulu. Sukuan berapa ni negatif 13/6 pi ni? Sukuan keempat. Ya, berapa? Keempat. Tak dengar. Sukuan keempat. Sukuan keempat. Sukuan keempat bukan jawapan yang betul sebab dia Pertama je. Pertama je. yang pertama, yes. Sebab dia negatif Kalau positif memang sukuan keempat. Di sini lebih kurang. Negatif, kita bermula dari paksir X yang positif ke situ. Ini adalah negatif 13/6 pi. Okey. Jadi dia punya sudut rujukan dia alfa. Ini theta Theta adalah negatif 13/6 pi. Jadi alfa di sini kita gunalah kita punya kebijaksanaan kita lah. Adalah bersamaan dengan apa? Iaitu 2 pi tolak 13/6 pi. Ataupun bersamaan dengan pi per 6. Sebab 2 pi ni 2 pi per 6 pula dah. Yalah. 2 pi ni adalah sekejap. 13/6 pi 13/6 ni berapa sebenarnya? Cuba tengok balik. Ini adalah 12 pi per 2. Tak betul tu. Sebenarnya tak betul. Bukan apa tu sukan ke yang pertama bukan sukan pertama. Dia sebenarnya berada di mana? Sukan keempat lah kan? Siapa? Tadi ada orang jawab sukan keempat kan? Ada tak? Cikgu Amar. Tak dengar tadi. Tadi Amar jawab je. Amar jawab Betul lah sukan keempat. Betul. Bukan sukan pertama. Sorry. Dia macam ni. Silap pula dah. Dia macam ni. Terkeliru juga tadi. Dia macam tu. Sebab dia kurang daripada negatif 2 pi. Iaitu negatif 13/6 pi. Jadi alfanya ialah berapa? Tu dia. Sampai ke sana bermakna kita kena guna macam mana macam ni lah kot. Okey, alfa ialah berapa? Negatif ataupun kita guna, saya modify sikit lah method dia. Negatif modulus 13/6 pi tolak 2 campur 2 pi. Campur 2 pi modulus. Dia akan jadi apa? Guna kalkulator pun tak ngapalah kalau risau terkeliru. Negatif 13 per 6 tambah 2 jadi berapa? Negatif 1/6. Nampak? Negatif 1/6. Jadi kita gunakan Sebab apa tambah 2 pi ke? sekejap Negatif 1/6 pi. Baik. Modulus. Sekejap. Kenapa tambah? Saya ubah suai mengikut logik akal sekarang ni. Sebab apa? Sebab saya guna pen merah sekejap. Kalau saya ambil di sini satu komplit bulatan, daripada sini satu komplit bulatan itu adalah negatif 2 pi. Negatif 2 pi. Ataupun saya boleh tulis negatif 12 pi
pi per 6. Okey, negatif 13 per 6 ni lebih sedikitnya lagi. Sedikit lagi. Okey, sedikit by how much? By negatif 1 per 6 pi. Satulah saya ubah suai dia punya formula dia. Negatif 13 per 6 pi campur 2 pi. Iaitu negatif 1 per 6 pi. Sebab saya moduluskan dia, sebab saya dah tahu dia punya nilai akan jadi negatif. Bermakna ini adalah pi per 6. Okey, boleh faham tak Megat? Megat yang tanya tadi kan? Okey, boleh faham. Faham saya ubah suai lah. Boleh faham. Sebab formula ni kadang-kadang kita kena ikut logik akal jugalah. Kita jangan rigid sangat dengan formula yang cikgu bagi. Jangan rigid sangat. Sebenarnya kita boleh ubah suaikan dia. Mengikut logik keadaan, mengikut keadaan dia. Jadi di sini dengan jelas dia punya sudut rujukan adalah pi per 6. Pi per 6 tu kalau ikut dalam darjah berapa tu? Pi per 6 ialah 30 darjah. Okey, 30 darjah. Alright. Okey, dan satu lagi, pada sukuan keempat ni, cosine dan secant, okey, cosine dan secant positif ataupun negatif? Positif. Positif, exactly. Positif sebab kan dia punya cosine kan bersamaan dengan koordinat x kan. Koordinat x pada belah kanan satah ke atas ni memang positif. Ya? Belah kanan ni x positif. Belah kiri ni x negatif. Macam itu pun boleh jugalah kita guna definisi macam tu. Jadi bermakna ini adalah secant negatif 3/6 pi ni adalah bersamaan dengan positif 1 per cosine pi per 6. Ataupun kita kata cosine 30 darjah lah. Iaitu 1 per 0.866. Jadi jawapan dia ialah 1.155. Positif. Positif. Okey, macam mana? Boleh faham atau tak faham? Ada soalan tak? Sekejap you, saya nak memahami. Cuba digest betul-betul. Okey, dapat you. Faham you. Yang lain macam mana? Faham cikgu. Faham Tak ada soalan Tiada. Alright, good. Kita tengok contoh berikutnya, contoh 9. Okey. Dia masih lagi berkisar lebih kurang lah tentang sudut rujukan. Maybe masih lagi berkisar tentang sudut rujukan. Dia beri cosine A ialah 2/5. Okey, 2/5. Cuba tengok nilainya positif. Dan A adalah antara 270 dan 360. Okey. Bermakna dia berada pada sukuan keberapa tu? Dia berada pada sukuan keempat lah. Okey, ni dia. Itu adalah A. Pada sukuan 4 memang cosine adalah positif. Jadi memang konsisten lah. Memang konsisten lah maklumat yang diberi ni. Sekarang dia suruh cari nilai tangent A. Okey, tangent A. Macam mana tu? Alright. Kita tengok satah ke atas tu dan saya akan lukiskan mana dia? Segitiga. Masya-Allah, dah silap dah ni. Jap. Mana dia? Alamak, hilang semua dalam gambar rajah saya lukis tadi. Saya lukis balik sekejap Okey. Macam mana boleh hilang? Okey, dia berada di sinilah lebih kurang. Ini adalah A. Dan kalaulah saya buat gambar rajah segitiganya, dia jadi lebih kurang kat sinilah. Okey. Sudut rujukan dia alfa di sinilah. Jadi alfa adalah in this case sama ada perlu atau tidak maklumat ni kita tak pasti lagi. Kita tulis je. Alfa ialah 360 darjah tolak A.
Sebab dia berada pada sukuan yang keempat. Okay, now tangent A. Tangent A. Okay, now cosine A adalah 2/5. Bermakna kita ambil kita boleh buat keputusan. Sama ada kita nak ambil lebar segitiga sebagai 2 dan jejari sebagai 5 pun boleh juga. Okay, kita boleh buat macam ni. Atau kita anggap ini sebagai bulatan unit. Jadi dia punya lebar ialah 2/5. Pun boleh juga. Dan jejarinya 1. Boleh juga. Tapi saya fikir saya nak guna ginilah. Saya nak guna jejari dia 5. 2/5 macam tu. Okey. 2/5 sebab kita tahu cosine alpha adalah sisi bersebelahan dibagi dengan hipotenus. Jadi sebubuh sini 2/5 lah. Jadi berapakah tinggi? Tinggi kata kalau ini xy xy. Kita tahu x adalah bersama dengan 2. Y berapa? Ataupun saya jangan tulis xy lah, saya tulis mn lah. N. Okey. M kita tahu bersama dengan 2. N berapa? N kita guna teorem Pythagoras, iaitu 5 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 kurang punca kuasa 2 kan dia. Dia jadi punca kuasa 2 bagi 25 tolak 4, iaitu punca kuasa 2 bagi 21. Jadi koordinat titik di sini ialah, kalau saya gunakan jejari dia sebagai 5, koordinat ialah 2 negatif. Alamak, kecil dah sangat. Sekejap saya bagi ruang sikit. Okey, P 2 negatif set 21. Itu dia punya koordinat titik P di situ. Alright. Dengan gambar rajah ni kita dah lukis, kita dah jadi senang dah kerja kita. Tangent A berapa? Tangent A ialah y per x. Y per j. Jadi bersamaan dengan berapa? Y per j lah. Y per x lah, betul lah. Y per x. Masya-Allah. Y per j ni sin y per x. Jadi bersamaan dengan negatif set 21 per 2. Okey? Boleh faham tak macam ni saya dapat tangent A ni? Faham cikgu. Okey, faham. Faham B pula. Sin A. Sin A apa dia? Y per J. Y adalah negatif root 21. J adalah 5. Jadi itulah jawapan dia. Senang sangat dah. Yang penting kita lukiskan saja gambar rajah tu. Semua dah jadi senang. Semua jadi senang. C. Dia suruh jadi secant A. Secant A adalah bersama dengan 1 per cosine. 1 per cosine. Cosine A. Alright. Cosine adalah positif pada sukuan yang keempat. Ataupun kita ambil sebagai koordinat x dibagikan dengan 5. Tapi di sini kita ambil hipotenus dibagikan dengan koordinat x. Jadi 5 per 2. 5 adalah jejari ataupun hipotenus. 2 adalah paksi x. Jadi 5 per 2 jawapan dia. So, boleh faham tak macam mana kita dapat semua ni? Ada soalan tak? Faham cikgu. Faham Faham, cikgu. Faham Okay, good. Faham? Kalau faham, saya boleh teruskan. Okay, kita masih belum sampai lagi ke latihan. Belum lagi sampai ke latihan. Ataupun mungkin nak buat latihan dulu ke? Sekejap Okey, saya buat macam ni lah. Saya nak ubah sikit flow saya mengajar. Saya tak mau guna buat ni dulu. Saya nak bagi latihan dululah. Latihan berapa Latihan ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Latihan kendiri 6.3 ni ada 4 soalan. Tapi soalan pertama
Soalan kedua dan soalan yang ketiga boleh dijawab dah. Soalan pertama, kedua dan tiga dah boleh dijawab dah. Saya tak mau tunjuk banyak sangat contoh, nanti korang dah lupa dah tentang semua contoh-contoh saya bagi tadi tu. Jadi saya nak korang gunakan apa saja yang saya dah ajar so far ni untuk cuba jawapan 1, 2 dan 3 untuk latihan kendiri 6.3 ni. Okey, soalan yang ni mudah. Guna kalkulator saja. Beri jawapan anda betul pada 4 titik perpuluhan. Okey. Bagi jawapan, saya bagi 5 minit dah cukup dah ni. 5 minit cukup dah ni rasanya. Okey, 5 minit. A. Ada siapa nak jawab dulu? A. Guna kalkulator saja. Tak susah. A saya dapat negatif 0.25. Buat 4 titik puluhan. 0.2549. Yes. 0.2549. Okey, mana dia kalkulator saya? Ni dia. Tangent 165.7. Pastikan dalam mode degree. 0.7. Negatif 2.549. Alright. Berikutnya, cotangent. Cos pula dah. Cotangent negatif 555 darjah. Berapa dapat jawapan? Negatif 3.7321. Ya, betul. Ini adalah bersamaan dengan satu patangent ya. Satu patangent negatif 555. Guna saja kalkulator kita. Masya-Allah. Ni slow pula komputer saya ni. Allah. Sekejap, komputer saya dah bagi masalah dah ni. Okey, ni dia. 1 bagi tangent negatif 555. Jadi negatif 3/7321. Okey. Ni dia. Negatif 3.7321. C. Kosekuen kuasa 2. Kosekuen kuasa 2 bagi negatif 1.2 radian. Kena tukar mod pada radian dah. Ini bersamaan 1 per sin ya. Okey, siapa nak bagi jawapan? Dapat 1.1511 cikgu. Yes, betul. 1.1511. Okey. Suaranya perlahan sangat. Okey, tengok sini. 1 bagi tukar mod. Mod, mana dia mod? Radian 2. Okey, dah jadi R di situ. Jadi 1 bagi sin negatif 1.2. Okey, saya bagi jawapan ini kemudian kuasa 2 kan, boleh kot macam tu. Jadi kuasa 2 kan. Kuasa 2 kan jadi 1.1511. Okey, very good. Soalan D pula. Secant negatif 16.9 pi. Ini 1 per cosine. Ya Allah. Jadi berapa ni? Saya dapat 1.3054. Yes, betul. Okey. Okey, guna kalkulator. 1 bagi cosine kurungan dulu negatif
16 per 9 darab dengan pi. Saya guna pi dalam kalkulator ni lah. Tutup kurungan. Jadi 1.3054. 1.3054. Alright, good. Okay, ada apa-apa nak tanya saya kat sini? Tak ada, cikgu. Tak ada, alright. Yang ni yang penting nombor 1 tadi guna kalkulator, senang sangat. Yang ni nombor 2 ni yang saya nak pastikan korang tahu macam mana nak buat. Dengan menggunakan bulatan unit dia sebelah. Bulatan unit ni jari dia 1. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Sin 330 dulu. Sin 130 berapa? Negatif 1/2, cikgu. Negatif 1/2. Ya. Sebab apa? Negatif 330 adalah sudut ini. Jadi nilai yang kita nak cari ialah nilai x koordinat tu. Okey, pada sukuan yang keempat. Jadi negatif 1/2. Betul jawapannya tu. Okey. B. Tangent 2/3 pi. Ini radian lah ni. Tak perlu tulis radian kat dalam dia. Tak perlu tulis radian. Tulis pi saja dah tahu dah itu radian. Berapa pula ni? 2/3 pi ni pada sukuan berapa? Ada siapa nak 2, jawab? cikgu. Sukuan yang kedua, betul. Tapi sukuan kedua tu ada 2 sudut tu. Mana satu tu? Dan ingat juga definisi untuk tangent y. Tangent theta untuk satah kates. Apa definisi dia? Definisi dia ialah y per x ya. Mesti ingat ni. Dapat negatif set 3. Negatif set 3. Yes, betul. Dia y per x ya. Dia punya sudut dia ialah yang ini. Okey, jadi dia bersama dengan root 3/2 bagi dengan negatif 1/2. Itu negatif root 3. Okey. Very good. Ada apa-apa yang rasa ragu-ragu tak tentang soalan B ni? Tak ada, cikgu. Tak ada ya? Okey, kita teruskan. Saya rasa ada masalah sikit dengan slide saya ni. Sekejap Kenapa dia tak keluar? Sin 600. Cikgu. Ya. Ya, dapat tanya. Sekejap, cikgu. B tu root 3/2 ke root 3/2 bagi negatif 1/2 ke terbalik? Yang B ni paksi Y nya apa dia? Paksi Y. Y nya ialah root 3/2. Perasan. X ialah negatif 1/2. Okey. Soalan ni saya ada tertinggal sedikit sekejap Saya nak kena cari balik. Sebenarnya ada soalan sampai F di situ. Hold on. Saya punya master copy ada di sini. Ini dia. Ni dia. Dia sampai sini sebenarnya. Masya Allah. Kenapa dia? Macam tu sebenarnya. Okey, baru betul. Okey, soalan C pula. C apa dia? Cotangent 7/6 pi. Berapa tu? Pada sukan ke berapa tu?
Sukuan ke berapa 7/6 pi tu? Tiga. 3. Sukuan ketiga, betul. Tapi sukuan ketiga tu ada 2 sudut di situ. Yang mana satu lah agaknya. I let you decide. Tangent theta adalah y per x, manakala cotangent theta adalah x per y. Set 3 ke cikgu? Set 3, yes, betul. X per y bermakna negatif set 3 per 2 dibagikan dengan negatif 1 per 2. Jadi dia jadi positif lah. Dia jadi positif, iaitu positif root 3, set 3. Very good. Dapat? Sebab sudut dia yang ini satu yang ini. Itu adalah 7/6 pi. Bermakna dia punya sudut rujukan dia ialah pi per 6, iaitu 30 darjah. Sebab itulah dia punya nilai paksi y dia negatif 1 per 2. Ya. Sebab sin pi per 6 ialah 1 per 2. Okey, itu sebab dia. Alright. Soalan D. Dapat nak tanya dekat soalan C? Tak ada cikgu. Cosine 600 darjah. Cosine 600 darjah ni pada sukuan ke berapa tu? By the way, semua sudut ni adalah 30 darjah ataupun pi per 6. Kesemuanya. Because it must be from the x-axis. Right, kesemuanya adalah 30 darjah. Pi per 6. Okey, cosine 600 pada sukuan ke berapa tu? Sukuan 3. Sukuan ketiga, yes. Cosine theta adalah bersama dengan x paksi x. Negatif 1/2 je. Negatif 1 per 2, exactly, yes. Tengok 600 darjah cuba tengok saya tu lukis Bermula daripada paksi x yang positif, pusing. 180 darjah sini. 360 darjah di situ. Pusing lagi jadi 540 darjah sini. Tambah lagi 60 saja lagi situ. Ini adalah 600 darjah. Dia punya sudut rujukan dia ialah 60 darjah. Jadi untuk cosine dia adalah bersamaan dengan paksi x. Tadi adalah negatif 1 per 2. Alright, very good. Seterusnya, soalan E. Cosecant negatif 7 per 2 pi radian. Sukuan ke berapa tu? Paksi y positif. Paksi y yang positif, exactly. Betul. Paksi y yang positif. Jadi dia berapa? Daripada sini dia negatif maknanya dia ikut arah jam. Ini 1 pi. 7,5 ni 3,5 pi. Ini 1 pi, 2 pi. 3 pi. 3,5 pi kat sini. Itu dia. Negatif 7 per 2 pi radian. Jadi cosecant berapa? Sudut rujukan dia ialah pi per 2 lah. 90 darjah. Berapa nilai dia? 1 je. 1, yes. 1 bagi 1. Sebab paksi y dia 1 untuk sin. Jadi bersama dengan 1. Exactly, betul. Dapat dia 1. Okey, soalan F. Yang terakhir. Ni panjang sikit. Sin pi per 2. Tolak
secant 3 pi. Okay, sin pi per 2 berapa lo? Sin pi per 2, 90 darjah kat sini. 2 cikgu. 2, betul. Okay, sin pi per 2 adalah bersamaan 1. Okay. Dan secant 3 pi. 3 pi dekat mana? 3 pi adalah, ini 1 pi, 2 pi, 3 pi. Okay, pada paksi X yang negatif. Jadi itu adalah bersama dengan 1 per cosine. 1 per cosine pi. 1 per cosine pi, jadi bersama dengan 1 tolak. Kalau lah per cosine pi, dia bergantung pada X. Ini dia. Koordinat X. Jadi tolak 1. Negatif 1 tolak negatif 1. Iaitu bersama dengan 2. Jadi betul lah jawapan Megat. Alright, ada apa-apa soalan nak tanya di sini? Soalan 1 sampai F ni. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Alright, good. Kita teruskan soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni hanya nak cari sudut sepadan aja. Sudut sepadan memang sudut tirus. Antara 0 ke 90. There you go. Apa sudut sepadan untuk 335? 335. Sepadan 335. Berapa ni? Macam mana nak kira? Pada 360 tolak 335. yes, 360 tolak 335. Sebab dia berada pada sukuan yang keempat. Iaitu bersamaan dengan berapa? 25 je. Yes, 25 darjah. Itu soalan A. Soalan B pula. Sudut sepadan untuk 2 per 3 pi radian. Ini bagi dalam jawapan radian. Berapa tu? 1 per 3. 1 per 3. Pi per 3 radian. Yes. Nak kira dia sebab dia pada sukuan kedua, dia jadi pi tolak 2 per 3 pi. Jadi pi per 3 radian. Very good. Ada apa-apa nak tanya so far? Kalau tak ada, kita jawab soalan C. Tak ada cikgu. Sudut sepadan bagi 7 per 3 pi radian. Macam mana nak kira? Sukuan ke berapa ni? Sukuan pertama. Sukuan pertama, exactly. Macam mana nak cari? 1 per 3. Sekejap. 1 per 3 pi ke? Cara pengiraan dia. Jangan teragak. Pi per 3 cikgu. Betul lah tadi 1 per 3 pi. Pi per 3 radian. Yes, betul. D. Sudut sepadan kepada 710. 710, sorry. Apa tu? Sukuan ke berapa? 4 je cikgu. Sukuan keempat, exactly. So macam mana formula dia? Kalau perlu lukiskan gambar raja Satah Kates. Tengok berada di mana 710 tu. Dapat 10 darjah cikgu. 10 darjah, exactly. Macam mana dapat? Iaitu 2 darab dengan 360 darjah tolak 710 ataupun 720 darjah
tolak 710 darjah, iaitu 10 darjah. Kalau kita buat, dia berada di sini. 360, tu dia 710. Jadi alfa ialah 10 darjah. Macam itulah. Okey, ada apa-apa nak tanya untuk soalan nombor 3 ni? A sampai D? Ada yang masih ragu-ragu? Tak ada cikgu. Tak ada you. Tak ada cikgu. Alright. Faham cikgu. Faham, alhamdulillah. Bagus. Okey, kita dah habis setakat ini latihan kendiri sampai nombor 3. Kita nak tengok lagi lesson yang berikutnya. Di mana tu? Kita undur belakang semula. Okey, kita buat contoh 9. Okey, sekarang ni. Ini pun penting juga ni. Ini pun penting juga. Nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, sudut-sudut yang famous, sudut yang popular. Sudut-sudut ni selalu keluar dalam exam. Sudut-sudut yang popular ni apa dia? Sudut-sudut yang popular ni ada beberapa lah. Sudut popular dia apa dia? Saya listkan dulu. Yang selalu keluar. 0 darjah selalu keluar. 90 darjah selalu keluar. Dan juga dia punya equivalent dalam radian lah. Saya tak mau tulis radian. 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Itu. Kemudian yang berikutnya, sudut-sudut yang khas ni, sudut yang popular ni apa dia? 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah. Dan yang equivalent dengannya lah, iaitu apa? Alhamdulillah, 120 darjah, 150 darjah dan berikutnya lah. Jadi ini adalah sudut-sudut khas. Tapi kita tengok dulu, yang penting sekali, kita nak tengok macam mana kita nak derive ataupun macam mana kita nak dapatkan untuk 3 ni dulu. 30, 45 dan 60 darjah. Kita nak tengok nisbah trigonometri. Mula-mula kita tengok kepada sudut 45. Okey, tengok di dalam gambar rajah ni ada satu segitiga tepat. Segitiga tepat ni dia punya sisi dia 1 dan 1. 1 dan 1 bermakna sudut ini, sudut alfa tu atau sudut theta tu berapa sahnya? Siapa boleh bagi tahu? Berapa nilai sudut tu? Siapa yang nak bagi tahu? Empat 45. Exactly. 45. Alright. Sudut tu 45 darjah ataupun dalam radian dia pi per 4 radian. Alright. Okey, kalaulah sudut tu 45 dan sisi dia 1 dan 1, berapa nilai hipotenus dia? Panjang AC, hipotenus dia berapa? 1 juga. Itu kalau segi-segi sama. Set 2. Set 2. Kita guna teorem Pythagoras. 1 cos 2 tambah 1 cos 2 punca cos 2. Jadi 2. Okey. Jadi itu dinilai dia. Set 2 ataupun root 2. Alright. Kalau dah tahu semua sisi dia, tak susahlah nak mencari semua nisbah trigonometri untuk 45 darjah. Berapa nilai sin 45? Siapa nak bagi tahu jawapan dia? Okey, sekejap. Saya nak elect seorang untuk bagi jawapan. Saya nak minta Megat dulu bagi tahu. Megat tolong bagi tahu semuanya sin 45 sampai kotanjen 45. Berapa nilai sin 45 Megat? Megat, are you there Megat? Cikgu, line saya tak stable cikgu. Oh, tak stable. Okey, sekarang dah boleh cakap Dia kejap elok, kejap tak sentuh. Oh, tak stable pula. Okey, sin 45 darjah berapa Megat? 0.707. Jangan guna kalkulator, guna ni. Okey. Guna dalam bentuk pecahan dan juga root. Set. Guna segitiga tu.
Sin 45 ke? Ya. 1/2. Yes, betul. 1/2. Mari betulkan bagi elok sikit tulisan tu. Okay, good. Sin 45, 1/2. Okay, cosine? 1/2. 1/2 juga. Okay, cuba tengok betul-betul Sin 45 dengan cosine 45 nilainya sama. 1/2. Sebab apa? Sebab sisi bertentangan dan sisi bersebelahan nilainya sama. Alright, tangent 45 pula. Tangent 45. 1. Yes. Cosecant 45? Cosecant 45 set 2. Set 2. Secant 45? Secant 45 set 2. Set 2. Cuba tengok cosecant 45 dan secant 45 nilainya sama. Cotangent 45? 1. 1. Exactly. Okay. Alright. Nilai nisbah trigonometri untuk sudut-sudut khas ni, yang popular ni, semua kena ingat. Kalau tak ingat buat macam saya. Saya memang tak ingat sebenarnya. Saya pun tak ingat. Saya sebenarnya selalu lukis je. Lukis je segitiga. Satu ni root 2. Terus saya tahu. Okey, sin 45 banyak itu. Ini dah tentulah 45 darjah. Buat saja segitiga ni. Terus kita tahu dia punya 6 nisbah trigonometri untuk sudut 45 kita boleh dapat. Okey, kita ada masa lebih kurang 5 minit 10 minit saja lagi Okey, saya nak minta Akil pula. Untuk sebelum tu. Alright. Dalam gambar rajah segitiga ni kita ada segitiga sama, di mana sisinya semua 2. Okey, bagi tahu saya nilai sudut tu. Akil, berapa nilai sudut tu Akil? Akil, you ada kan Akil? Mikrofon ada masalah ke? Ada cikgu. Ada. Berapa sudut tu? 60 lah cikgu. 60 exactly. Atau dalam radiannya ialah pi per 3 radian. Okey, pi per 3 radian. Sekarang saya nak buat magic sikit Kita dah tahu sudut tu. Kemudian saya nak belah 2 segitiga ni. Saya belah 2. Nampak? Dan saya namakan titik bawah tu titik je D. Alright. Saya dah bagi titik D. Okay, now. Saya belah 2. Sekejap Okay. Sekarang ni, sisi di sebelah sini dan sisi di sebelah sini berapa nilainya? Akil? 1 dan 1. Sebab apa? Sebab dia sama dia. Dia panjang yang sama. Jadi 2 bagi 2 jadi 1 lah. Alright. Dan mana lagi? Sorry. Sekejap. Satu. Dan sudut ini pula berapa nilainya? Siapa nak jawab? 30. 30. Sebab apa? Sebab asalnya 60 sini kan. Bagi 2 jadi 30 lah. Bagi 2 dia jadi 30. Sudut tu 30 darjah. Ataupun radiannya pi per 6. Okey, sekarang. Panjang garisan BD berapa pula? Ni, panjang ni. Berapa panjang dia? Berapa panjang panjang line BD tu? Set 3. Guna teorem Pythagoras saja. Okay, good. Okay, sekarang kita nak kita nak isi 2 table. Okay, table yang pertama saya nak Akil jawab. Yang kedua ni saya nak Ulia jawab. Okay, kita buat soal yang pertama. Akil dulu. Kita dah ada segitiga ni. Kita guna saja dengan definisi sin cosine Sokatua tu. Berapa nilai sin 30? Akil. sin 30 1/2. 1/2. Betul. Cosine 30.
Sin 30 apa set 3/2. Yes, betul. Tangent 30. 1/set 3. Yes, betul. Cosecant 30. Second 30 2 2. Kita balik saja sin 30. Okey, nah, secant 30 pula. 2/set 3. Exactly. Cotangent 30. Set 3. Alright, good. Dah dapat dah. Alright. Jadi semua ni nisbah trigonometri untuk sin 30 ni semua kena tahu. Kena hafal ataupun lukis gambar rajah ni. Sekali lagi saya memang tak hafal. Saya sentiasa lukis gambar rajah. Ataupun saya tak lukis tapi saya mainkan gambar rajah tu dalam kepala saya sendiri. Dan saya akan dapat sin 30, cosine 30, tangent 30 semua sudah dapat. Okey, sekarang uliah pula. Sin 60 darjah berapa uliah? Negatif. Set Mana ada 32. Negatif? Negatif lah. Root 3 par 2. Per 2. Ya, sebab nilai dia sama Ini orang panggil apa? Sudut pelengkap. 30 dan 60 sudut pelengkap jadi nilainya sama. Okey, cosine 60 berapa? 1/2. Exactly. Sekali lagi sudut pelengkap dia dengan sin 30. Sin 30 dengan cosine 60 nilainya sama. Tangent 60. Set 3. Set 3. Dia match dengan cotangent 30. Alright. Cosecant 60. 2/set 3. Yap. Match dengan secant 30. Secant 60. 2. 2. Dia match dengan cosecant. Dan cosecant 30. Yes. Dan terakhir cotangent 60. 1/set 3. Exactly. Okay, sekarang kita dah tahu dah 3 sudut Sudut 45 darjah, 30 dan 60 darjah. Semua kita dah tahu. Dan kita tahu macam mana nak mencari nilai dia tanpa menggunakan kalkulator. Okay, saya nak sambung sikit lagi. Kita masih ada dalam 4 minit je. Alright. Siapa yang tak panggil lagi ni? Amar. Okay. Kita belum habis lagi dengan sudut-sudut khas. Kita dah belajar 30 darjah 45 dengan 60 tadi. Sekarang ni kita nak guna satah katas ni pula. Kita tak guna triangle lah. Kita nak cari kita nak cari nisbah trigonometri untuk 90 pula. Okey. Cuba tengok sini Tinggi segitiga ni ialah koordinat y dan lebarnya pula adalah koordinat x Boleh nampak kat situ. Allahu Akbar, apa saya buat ni? Laser pointer. Okey. Tinggi dia y, dia punya lebar dia x dan disebabkan ini cuba tengok koordinat dia 01 10 bermakna jejari dia ialah 1. Okey. So, untuk nisbah trigonometri pada bulatan unit, alright, sin theta adalah y. Ambil saja ni. Sin theta adalah y. Sebab jejari dia 1. Cosine pula x. Kita ambil lebar dia x dan jejari adalah 1, maknanya x per 1. Jadi x. Tangent pula y per x. Kita dah belajar ni. Cosecant adalah 1 per y. Secant adalah 1 per x dan cotangent pula adalah x per y. Soalan saya nak bagi dekat siapa tadi? Amar. Sekejap. Man. Patutnya saya tak tulis sebab dia semua saya tulis sendiri. Macam ni. Y per x, 1 per y, y per x, 1 per x dan x per y. Sekarang kita nak tengok bukan 90, sorry, kosong. Berapa nilai sin kosong? Amar. Sin kosong berapa? Sekejap cikgu. Berapa?
Amarnya mikrofon ada masalah sikit kot. Boleh bagi jawapan tak? Sain kosong berapa Amar? Sekejap cikgu, saya agak tak faham. Tak faham? Okey, tak faham Okey. Sin theta. Sin theta ialah Y. Kita dah discuss ni. Cosine theta adalah X. Kalau saya nak cari sin kosong, bermakna titik P tu berada di sini. Di sini. Jangan keliru dengan P kat sini. Maknanya P tu apa-apa saja nilai lah. Boleh jadi pada paksi X juga. Okey, kalaulah nilai untuk titik P adalah 10. 10. Berapa sin kosong? Cuba tengok sin tan theta adalah bersama dengan nilai Y. Apa nilai Y untuk titik 10? Kosong cikgu. Kosong, exactly. Sebab ni dia nilai koordinat Y. Okey, kosin kosong lah. Kosin kosong? 1. 1, betul. Tangen kosong? 0/1. 0/1 bersama dengan kosong lah. Okey, kosekant kosong? 1. 1. 1/0. 1/0. Kalau 1/0 maksudnya apa? Tidak tertakrif So kita kata sebagai tiada nilai lah, tidak tertakrif. Bukan infinity bukan infinity, tetapi tidak tertakrif. Tidak ada nilai. Secant kosong pula berapa? 1/1. 1/1 bersama dengan 1 lah. Cotangent kosong? Tidak tertakrif. Tidak tertakrif, exactly. Jadi di sini dulu kita, sampai sini dulu. Kita akan sambung pula untuk sudut 90, sudut 180, sudut 270, okey? Kita sambung tu the next meeting hari Ahad. Hari Ahad kita sambung balik. Okey, tidak ada homework untuk korang semua. Itu saja. So, ada apa-apa nak tanya tak? So far tak ada cikgu. Tak ada cikgu, tak ada. Alhamdulillah. Okey. All the best to you. Kita jumpa hari Ahad ya. Okay cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you. Welcome. Thank you. Walaupun dah lepas Raya Haji, saya Terima kasih, ucapkan sekali lagi cikgu. Selamat Raya Haji cikgu. Selamat Hari Raya Haji. Ya, sama-sama. Okey, bye.